Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Musa bin Hassan. Juga saya alu-alukan kehadiran Tuan Reza Khalid selaku penasihat undang-undang kepada Tan Sri Musa Hassan, NGO, Rapakin, MHO, rakan-rakan media yang bertumpus lumus yang sentiasa bersama kita memberi sokongan yang padu dalam usaha untuk membela masyarakat dan rakyat Malaysia yang tertindas, dan juga mangsa-mangsa yang hadir di belakang kita. Hari ini merupakan satu yang begitu penting yang mana kita hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul bersama dengan sekumpulan mangsa. Hampir 100 mangsa telah hadir pada pagi ini dan laporan polis dianggarkan sudah mencecah ke 150 orang. Untuk maklumat, ini berkaitan dengan satu penipuan yang mana ada satu syarikat yang berpengkalan di Hong Kong, dan syarikat ini telah menggunakan satu syarikat pemasaran, syarikat pengurusan pemasaran, yang mana syarikat pengurusan pemasaran ini telah mempromosikan 5 jenis pelaburan menggunakan 5 syarikat yang berbeza kepada rakyat Malaysia. Apakah modus operandi pelaburan ini? Pertama, mereka menggunakan 2 syarikat berhad. Umumnya tahu, ramai di kalangan rakyat Malaysia apabila mereka mendengar perkataan berhad, mereka faham bahawa syarikat ini seolah-olah diluluskan oleh Bursa Malaysia ataupun dipanggil approved listing requirement, tersenarai. Ramai lagi yang tidak faham, tidak semua syarikat berhad itu tersenarai di Bursa Malaysia. Ada syarikat berhad listed, ada syarikat berhad unlisted, ada yang tersenarai di Bursa Malaysia, ada yang tidak tersenarai di Bursa Malaysia. Syarikat berhad ini yang pertama mengeluarkan satu bentuk promosi pelaburan, tawaran pelaburan yang saya sifatkan sebagai tawaran pelaburan awam. Mereka menggunakan beberapa kaedah untuk memperdayakan rakyat Malaysia. Antara kaedah memperdaya itu adalah dengan menggunakan terminologi information memo. Ini poin dia. Minggu lepas kita dedahkan bagaimana ada satu syarikat pelaburan menggunakan perkataan info memo. Apabila kita dedahkan perkataan info memo ini, kita dapati bahawa wujud satu pattern yang dilakukan oleh syarikat-syarikat penipu menggunakan nama info memo ataupun dalam bahasanya information memorandum dan menjual logo AC. Ramai rakyat Malaysia apabila mereka nampak saja ada logo AC, mereka terpedaya kerana mereka rasakan bahawa syarikat ini diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Saya tidak menyalahkan Suruhanjaya Security. Saya ingin memaklumkan kepada Suruhanjaya Security, ramai banyak di kalangan syarikat pelaburan ini menggunakan perkataan information memo dengan mewujudkan satu isu yang seolah-olah syarikat ini telah diluluskan oleh pelaburan ini diluluskan oleh SIM. Malangnya tidak. Perkataan information memorandum ini hanyalah lodgement ataupun deposit hantar serah, bermaksud Suruhanjaya Security tidak melakukan apa-apa bentuk semakan ataupun kajian mengenai syarikat pelaburan tersebut seperti mana yang dilakukan bagi syarikat-syarikat yang mengeluarkan prospektus. Info memo dan prospektus adalah 2 perkara yang berbeza. Kalau pelaburan itu diluluskan prospektus, bermaksud SC telah melakukan semakan dan kajian terhadap syarikat itu dari sudut due diligence dan dari sudut structure, dan sudah tentulah dia akan ada trustee dan juga underwriter yang melakukan kawal selia terhadap pelaburan-pelaburan tersebut. Malangnya apabila syarikat menggunakan hanya information memorandum, syarikat itu, fund itu, pelaburan itu adalah unregulated investment. Malangnya ramai orang ingat fund itu regulated. Inilah yang berlaku masalah. Sebab itulah ramai yang terpedaya. Ada lagi yang melakukan produk yang sama seperti yang dipanggil IRPS, Islamic Renewable Preference Share. Sebab itu saya dah jadi takut dah. Bila dengar perkataan IRPS ni saya dah jadi fobia. Sebab seolah-olahnya menggunakan nama-nama pihak tertentu, menggunakan Syariah Advisory Board, menggunakan nama-nama bekas pegawai kerajaan yang berperingkat tinggi untuk mengelirukan rakyat Malaysia. Ini membimbangkan. Inilah satu situasi yang membimbangkan. Saya ingin memberi nasihat kepada mana-mana pesara-pesara, mana-mana pihak-pihak yang mempunyai nama. Saya tahu bahawa ada di kalangan anda telah terpedaya dengan syarikat-syarikat ini. Tolong lakukan kajian. Jangan biarkan nama-nama anda digunakan untuk atas tujuan penipuan.